ketika sampai berita kampung orang Islam di Ghana ini kepada saya dan kepada kami, saya cakap apa? Saya tidak boleh kata tidak, kerana inilah wasiat dan pesanan Nabi SAW tentang kewajipan umat Islam membantu umat Islam yang dhaif. Afrika ni dia benua benua. Sebab bila media Malaysia selalu tulis Afrika tu, jadi ramai orang ingat Afrika ni satu negara. Bukan, Afrika tu benua. Macam benua Asia, Afrika ada 52 negara. 52 ya, bukan satu. Asia Jadi orang Islam ni 40%, maknanya minoriti. Okey, kebanyakan negara ni dia tak pernah berperang. Ghana independence lebih kurang dengan Malaysia juga, tapi kemajuan jauh tertinggal. Yang mana bila kita menelusuri kawasan-kawasan orang Islam, dia tidak berada di situ. Dia berada di jauh di pendalaman yang dhaif, yang jalannya tanah merah, yang kereta tak boleh masuk, kena pakai pajero dan sebagainya. Dan sebenarnya saya mengaku hanya disebabkan asbab seekor lembu lah saya ada dekat sini hari ini untuk bantu tim ustazah ke Ghana. Bila sampai kawasan tu, turunkan lembu dekat dengan masjid. Jadi ada imam dia memang selalu duduk situ. Dhaifnya masjid tu. Kemudian sebab saya kata bila diturunkan lembu tu, orang kampung nak mula keluar. Lepas tu dia buatlah live dengan saya. Dia buat video live dengan saya. Dia kata banyaknya orang. Terus saya kata ramai orang, lembu kita ni satu ekor je. Saya kata saya ni saya kata adakah orang lain nak pergi hantar cakap lembu Malaysia lagi? ni? Tak, kita je. Lepas tu saya tengok ramai orang dah keluar. Alamak, ni masih ekor lembu 10 sempat satu macam tak. Lepas tu saya cuba cakap dengan imam tu, hanya bagi pada yang betul-betul memang miskin, tapi yang paling doa lah. Akhirnya dia orang divide ibu tunggal, orang kurang upaya dengan orang tua yang macam duduk sorang-sorang macam tu lah. Yang lain tu memang tak merasa lah. Kawasan yang husband saya pergi memang azabnya memang semua kategori asnaf Ustazah. Semua proses melapah lembu dan sebagainya tu tak ada satu pun yang tinggal Ustazah. Saya pun tak tahu tanduk tu pergi mana. Tak ada satu pun yang tinggal. Maknanya mereka dan kita tak dapat nak bagi banyak lah macam kita kat Malaysia kan, sebab dah ramai. So ada yang dapat potong sikit limpa, sikit hati, sikit macam itulah. Allahuakbar. Dapatlah dalam sikit tu mangkuk kecil macam ginilah. Dapat sebab ramai. Jadi mereka punya syukur tu, ni satu benda yang saya it back to me lah. Sebab pada saya kurangnya bersyukur kita kan. Sebab macam bila dia dapat, ada gambar yang bila dia dapat tu, dia punya doa lama kat pandang langit tu. Saya terkesan lah Ustazah. Kita kat sini daging kadang tak boleh makan, tak tahu kan. Kadang-kadang beku sendiri campak dalam sampah sebab macam dah expired macam gitu. Tapi tak, diorang dapat dia doa. Dan untuk pengetahuan muslim-muslimat yang ada di sini dan di atas talian, satu perangai orang Islam Ghana yang saya tengok jarang ada dekat kawasan ni, doa dia. Dia ni orang ni berdoa bukan macam kita je Bismillahirrahmanirrahim amin tak. Dia punya doa tu kesyukuran kepada Allah, pada Rasulullah, pada umat Islam, kepada yang bersedekah. Aku doakan kamu dalam rahmat Allah. Dan mereka ni doa yang tak dijawab. Orang susah. Ya, orang miskin susah. Orang Orang tengok kan gambar-gambar yang saya bagi tu. Bila dapat tu, doa ni macam hari yang kata dengan suami saya, dah rupanya kawasan tu dah 10 tahun tak ada orang korban. Dhaif ke tidak umat Islam. Dan kemudian bila dia tengok suami saya settle benda tu, dia tanya suami saya, boleh tak ada tak orang Islam dekat Malaysia ni dia nak sangat telaga. Ya, air tak ada langsung. Kampung tu langsung tak ada. Diorang berjalan paling dekat 5 km. Paling dekat untuk dapat air. Dan bila dia tanya dengan suami saya tu, kampung tu semua Islam bro. Semua Islam Ustazah. Jadi orang Islam ni memang jauh Ustazah. Orang Islam ni remote tempat dia. Tak ada kemajuan, sekolah tak ada. So suami saya pun dia kata baru first time dia sampai tempat tu. Dan dia sangat terkejut. Lepas tu dia orang buatlah banner, buatlah cantik, tapi terima kasihnya pada saya dan keluarga. Saya kata tak payah benda ni. Tak ada. Dia kata mengacukan terima kasih 10 tahun tak makan daging korban. 10 tahun. Tamparan hebatlah pada saya yang duduk kat Malaysia ni. Dan bila dia tanya suami saya, boleh tak, ada tak orang yang nak buat telaga untuk orang sangat perlukan telaga? Tangan. Tapi melihat muka bumi dia tu Ustazah, sebab Afrika sekarang ni, most of African country dia ada kemarau. Sekarang ni di Afrika kemarau paling buruk semenjak 40 tahun. Allahuakbar. Tapi yang paling teruk adalah di Somalia, di Niger, tapi neighbor tak jauh daripada negara ini jugalah. Jadi suami saya ni nak kata drought tu kering lah, kawasan tu kering. Jadi dan berbatu. Masa nak gerudi belum dapat telaga, panjang doa. Dia buat macam doa selamat. Semua penduduk Islam ni dia nak air. So dia berdoa. Doa non stop. Minta pada Allah biar gerudi ni nanti keluarlah air.
Nampak tak air yang kita buat tak tahu dengan air tu, dia di situ. Ya Allah, saya dan imam tu pakai jubah dari Mekah yang dihadiahkan oleh Arab mana entah, punya dia nak meraihkan air tu untuk doa tu. Dia pakai jubah macam imam Masjidil Haram tu. Kemudian dia doa. Bila first dia orang cucuk gerudi bawah tu, memang memancut-mancut air. Allahu Akbar. Masa tu memang doa dia orang memang menangis. Ustaz apa tengok kan, macam mana akhirnya kita buat telaga tu dia tak sama. Jangan ingat telaga dia ni sama dengan telaga dekat tempat lain. Jadi saya tunjukkan macam mana kita buat. Dia dekat dengan masjid, so ada banyak pipe, orang boleh ambil, orang boleh, kalau macam lelaki katakan dia kerja, dia nak mandi kat situ pun boleh. Ada lebih kurang 4 ke 5 punca air, dan dengan air tu jadi 6. Dan memang Alhamdulillah, saya memang cakap dengan suami saya, siapa yang rezeki dia lah, duit dia tu pergi ke duit yang Ustazah bagi tu, macam tu lah rezeki dia. Sebab Masya orang Allah. dekat situ menangis. Orang perempuan dia keluar, azabnya berpuluh tahun nak basuh baju macam mana kan. Dia keluar memang menangis-nangis. Dan bukan tu saja, daerah sekeliling tu yang tahu ada telaga tu datang macam boleh bayar lori kecil, naik ambil bergeleng-geleng air dalam tempat besar, bawa pergi. Jadi bayangkanlah pahala orang berinfak kepada ustazah melalui itu dapatnya macam mana di Afrika tu. Sebab inilah dia pada saya orang Islam yang wajib kita tolong. Dia dah tak jatuh sunat ke apa, wajib. Sebab mereka doa. Dan Alhamdulillah dengan adanya telaga tu, bolehlah dia orang ambil semayang. Barulah saya nampak imam pun rasa gembira. Dan besarlah sahabat Al-Maghrib sebesar-besarnya di kawasan itu ditampal sampai hari ini. Alhamdulillah, subhanallah, tuan-puan sekalian, untuk makluman, dan saya nak mohon doa sahabat-sahabat semua. Malam ini pukul 1.45 pagi kami akan bertolak ke Ghana, Afrika. Malam ni perjalanan flight saja 16 jam, perbezaan waktu 8 jam daripada Malaysia. 8 jam perbezaan waktu. Perjalanan hampir 24 jam untuk sampai ke destinasi. 16 jam flight. Kemudian bila sampai, kita akan ada naik bas, lepas tu naik kenderaan lain 4x4 sampailah ke kampung. Satu perkampungan Islam, perkampungan yang sangat dhaif, amat dhaif. Memang tidak ada elektrik dan tidak ada air, bahkan tidak ada tandas. Saya pun dah diberitahu tak ada tandas. Masih lagi manual lah, belakang-belakang pokok. Termasuk saya dan encik suami bersama dengan 5 lagi tim, dan bersama dengan encik Malon, iaitu convert Islam yang duduk di sikit yang tak jauh daripada situ, suami kepada seorang profesor daripada UKM. Tuan-puan dimati Allah sekalian, untuk faham apa yang kami akan buat dan kenapa kami pergi ke lokasi ini, sila ikuti perkembangan yang bermula daripada malam ini. Dan seterusnya saya akan buat live perjalanan, dan kita akan buat teaser-teaser. Anda boleh ikuti perkembangan secara langsung melalui FB page Ustazah Asma, dan kita akan buat live juga TikTok dari masa ke semasa. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya cerita sikit kronologi. Saya dapat satu mesej voicemail daripada profesor ni, yang suami dia adalah orang Ghana, Afrika, Muslim, yang mana mereka terjumpa satu kampung yang sangat dhaif dan tidak ada sumber air. Nak dapatkan air, mereka perlu berjalan kaki sejauh 10 km. Kenderaan ada setengahnya tak mampu, mereka berjalan kaki untuk dapat sumber air. Dan biasa meninggal kematian kerana tak cukup gizi, kita tahu, tak cukup zat makanan, kemudian tak ada air, kebuluran dan sebagainya. Dan di perkampungan, bukan satu kampung, maksudnya pedalaman ini yang mana kami NGO Sahabat Amal Care di bawah Yayasan Al-Hijrah, kami minta kampung yang NGO tak sampai, dan kami jumpa kampung-kampung yang NGO belum sampai. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, insya-Allah perjalanan malam ini bermula sangat mencabar. Saya mohon doa sahabat-sahabat semua supaya Allah berikan perlindungan keselamatan. Sebab kita pergi negara bukan Islam, ada beberapa perkara yang kami diingatkan tentang keselamatan. Kemudian diberikan kemudahan. Doakan kami diberi kemudahan, kelancaran. Apa yang kami plan untuk dibuat. Sebaik kami sampai, kami akan pergi ke 3 buah kampung. 3 buah kampung. Pertama, kita akan bina, dan sebenarnya kita dah pun membina satu perigi hasil pada sumbangan tuan-puan. Jadi tuan-puan sekalian, tujuan saya bagi tahu sekarang kepada sahabat seperjuangan, saya ingin memohon dan membuat rayuan
Sumbangan berapa pun jumlah yang kalian boleh berikan. RM1, RM5, RM10, RM20, RM30, RM50, RM100, RM1,000 kepada perjuangan ini. Masya Allah. Kami adalah wakil tuan-puan sekalian, kaki dan tangan. Kami menggunakan masa, tenaga, komitmen kami untuk pergi ke sana. Namun, kami tidak mampu menjayakan tanpa sumbangan tuan-puan sekalian. Kita akan bina perigi korek di 3 kampung ini. 1 kampung kita dah bina. Masya Allah, kos perigi korek di sana sangat mahal. Satu kos perigi RM20,000 ke RM30,000. Sebab kawasannya berbatu, untuk dapatkan air tu perlukan tenaga elektrik, kena sambung wire elektrik yang jauh tuan-puan sekalian, sebab kampung ni tak ada elektrik. Kemudian kita akan bina madrasah. Kami dah bincang untuk supaya madrasah itu beroperasi dengan baik, sebab anak-anak di situ memang tak pandai baca tak apa, kita bina sekolah, mini sekolah je. Tapi mereka sarankan kalau betul NGO kita nak bina, kita kena beli tanah. Dan bila kita tanya berapa harga tanah, keluasan yang sekadar cukup untuk sekolah dan untuk masjid, supaya dapat berteduh daripada panas. Rupanya harga tanah sangat murah, dalam RM5,000 Malaysia. Maksudnya satu muki keluasan tanah, satu lot tanah tu dalam RM5,000 Malaysia. So kita akan terus beli tanah, sebab dia kata kalau kita beli tanah, kita bina atas tanah orang, kita bimbang akan datang tuan tanah nak claim sekali dengan ambil bangunan. So kita setuju, kita dah bincang semua, preparation semua dah dibuat dengan pihak sana, dengan kedutaan Malaysia di sana, kedutaan Afrika di sini. Alhamdulillah semuanya prosesnya agak complicated, tapi semua telah pun dilalui, proses yang berjalan lancar. Malam ni kami akan bertolak. Mereka minta paling utama 2 perkara. Satu paling utama yang mereka minta adalah beras. Mereka memang makan beras kosong je. Mereka perlukan beras. Kedua yang saya tengok, mereka tulis tong air. Mereka ni nak beli tong air, cebok tu pun mereka tak ada duit. Memang sangat-sangat miskin, sangat-sangat dhaif. Mereka bekerja keras macam mana pun, tak ada orang nak upah. Tak ada orang mampu upah. Masing-masing boleh survive untuk diri sendiri. Jadi antara yang mereka minta adalah tong air. Tong air yang mereka angkut air daripada jauh untuk bawa ke rumah. Jadi kita pun dah bincang dengan pihak sana. Mereka dah beli tong air yang banyak yang diminta oleh penduduk-penduduk kampung. Lepas mereka perlukan beras dengan tong air. Mereka masak beras, masih lagi manual, kita akan tengok suasana kehidupan di sana. Kemudian buang air semua, tandas memang tak ada. Memang kami sendiri pun akan duduk di kampung tu pun akan semuanya tandas tu manual lagi, kembali kepada zaman-zaman dulu. Kemudian kita bawa juga kit perubatan daripada klinik As-Salam yang membekalkan kit perubatan. Kita akan bagikan yang basic perubatan kepada mereka. Dan adalah keperluan-keperluan lain. Semua kos termasuk kami pergi dan semua bentuk sumbangan ni dianggarkan RM300,000. RM300,000. Setakat ini terkumpul sumbangan untuk misi Ghana lebih kurang dalam RM150,000. Jadi kami masih memerlukan RM150,000 sumbangan untuk menjayakan sepenuhnya misi di Ghana. Tuan-puan, insya-Allah, yakinlah kami tidak menggunakan walau 1 sen untuk peribadi. Walau 2 sen, RM1 untuk keperluan peribadi. Tuan-puan sekalian, segala sumbangan yang diberikan, semuanya ada audit. Audit. Sebab kita yayasan, kita NGO. Kita bagi laporan kan untuk diaudit. Masya Allah, Alhamdulillah, hati-hati dengan skamer. Dah banyak pihak skamer ambil kesempatan di atas nama saya. Jadi sila sahkan. Anda nak sahkan senang je. Anda pergi je dekat page kita, tengok sama tak account number, sama tak nombor phone tu di page rasmi Ustazah Asma Harun. Kita ada page rasmi NGO Sahabat Amal Care. Kita ada page rasmi Ustazah Asma Harun yang ada star tu, IG rasmi, TikTok rasmi. Jom cuba tengok sama tak nombor akaun tu dengan yang anda dapat. Nombor telefon anda dapat sama ke tak. Jadi kalau anda dapat sahkan, yakin saja. Terima kasih banyak-banyak. Doakan bertemu kita di Ghana, Afrika.